apa-apa nak tanya? Boleh Cikgu tengok ramai yang boleh jawab soalan graf fungsi boleh jawab latihan Terengganu gitulah. Maksudnya boleh buat. Sekarang ni sama ada nak dengan tak nak je buat. Tu je. Rasa tu saja. Sebab benda ni benda yang sama. Nanti bila kita jumpa balik buka sekolah pun sama juga cikgu akan cerita balik graf fungsi. Kan? Cerita balik penyamaan. Okey. Kita teruskan dengan bahagian B. Baik. Bahagian B, graf fungsi soalan nombor 12. Dia akan bagi kamu fungsi apa-apa fungsi saja. Yang ni nampaknya X kuasa 3 kita akan lukis graf bentuk tangga. Tangga kita ni bentuknya tangga naik. Agak-agak macam tu lah, cikgu agak dulu. Kalau dia bentuk kubik, graf ni graf lengkung menaik. Tapi bentuk dia macam mana kita kena lukis. Baik. Yang soalan pertama, lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan yang diberi dengan mencari nilai-nilai Y bila X sama dengan -2 dan X sama dengan 2. Kira-kira lengkapkan dulu. Salah nombor ni. Salah. Okey. Ambil persamaan ni yang dibagi. Gantikan tempat X dengan -2. Tekan kalkulator. Jangan lupa kuasa 3 dia. Dapat jawapan 4, tulis sini 1 markah. Tertinggal tak? Okey, sini kosong. Letak sini kosong, 1 markah. Dapat 2 markah untuk A. Okey, sekarang ni soalan B mesti dia suruh kita lukis graf kan. Jadi kamu agak-agak dulu. X ni antara -3 dan 3 dan dia suruh guna skala. Kena baca jugalah kan soalan B ni. Okey, walaupun kita dah boleh agak lah sebenarnya B ni lukis graf kan. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm 1 unit paksi X, 1 unit paksi X maknanya 2 cm 1, 2, 3 tambah macam tu. Dan 2 cm 2 unit paksi Y maknanya dia akan jadi 2, 4, 6, 8 macam tu. Okey. Lukiskan graf. Okey, anda boleh menggunakan pembaris fleksibel, tak apa. Kalau tangan kamu kreatif, tangan kamu lembut, boleh lukis, tak ada masalah Baik. Sekarang ni kamu agak-agak dulu, graf kita ni nak duduk mana? Rapat ke kanan ke rapat ke kiri? Jadi ni anggaran-anggaran cikgu lah antara -3 dengan 3, okey. Maknanya tengah-tengah, kosong ni mesti duduk tengah-tengah. Lepas tu ini paling tinggi 14, paling rendah -10. Jadi dia kata paksi Y ni 2 cm 2, 2, 4, 6. Bawah ni sampai -10, jadi dia pun lebih kurang tengah-tengah. Okey, jadi untuk tengok jawapan B, kita rujuk graf halaman 29. Cikgu pun lukislah. Sikit. Ni bentuk graf kita. Sama macam Negeri Sembilan dan sama macam Terengganu. Walaupun kita tak naklah spot soalan tapi kita dah buat 3 soalan bentuk kubik ni kan. Okey, dapatlah bentuk macam ni. Ni bukanlah tangga tapi macam ni lah bentuk tangga. Okey, plotkan betul-betul graf paksi X, mula buat garis paksi X, ini paksi Y. Lepas tu plotkan titik ni. Ni letakkan 1, 2, 3. Sini pun -1, -2, -3. Ni 2, 4, 6, 8 sampai ke 14. Sampai atas ni cikgu buat pun sampai atas. Yang ni pun sampai baling bawah dia. -10. Lepas tu plotlah titik -3, -10. Buat tanda X. Lepas tu -2, -2, 4. Buat berhati-hati masa menanda. Kamu dah tahu jangan hilang markah dekat careless mistake. Okey. Baik, seterusnya soalan C, biar kamu dah berjaya tu, dah berjaya lukis apa semua tu, terdapat 4 markah. Baik, C. Daripada graf, cari nilai Y bila X sama dengan -1.5, cari nilai X bila Y 11. Okey, cikgu pun lukislah dekat graf, baca hati-hati sikit. Okey, besarkan sikit. Bila X -1.5 mesti kat tengah-tengah ni kan. Ni -1, ni -2, -1.5, mestilah tengah-tengah ni. Pergi naik atas buat garis betul-betul, sentuh graf, baca apa nilai Y, 5.8. Okey, bila Y 11, pergi kat 11, sini 10, sini 12, dah tentu sini 11. Okey, 11, buat garis betul-betul, sentuh graf, baca bawah. Dapat 2.9. Okey, lepas tu cikgu pun tulislah jawapan kat sini. Sini. Tapi yang dicadangkan jawapan dia ada range kan, antara 5.8 sampai 6.2 kan, dia bergantunglah pada lukisan kamu. Tapi kalau keluar daripada range ni jawapan kamu dapat 6.5, tak terima. Dapat 5.0
kosong tak terima, maknanya dah jauh sangat daripada jawapan. X ni cikgu dapat 2.9. Okay, cikgu punya jawapan masih dalam range lagi, dalam julat. Kalau kamu dapat terlebih 2.95 ke 2.93 ke, kita tak terima sebab dia ada panduan skema tu. Jadi kamu kena hati-hati. Baik, soalan D favourite lah kan. Soalan D ialah soalan lukis garis lurus. Lukis garis lurus yang sesuai pada graf D12B untuk mencari nilai X yang memuaskan persamaan kubik tadi. Persamaan X kuasa 3 tolak 9X sama dengan negatif 2. Untuk graf kamu lah antara negatif 3 sampai 3. Okey. Macam mana caranya? Ingat balik. Langkah yang pertama, buat persamaan serentak, buat kaedah gantian pun boleh. Dapat kamu akan dapat persamaan garis lurus. Ambil persamaan dalam soalan A. Persamaan dalam soalan D ni susun balik supaya X kuasa 3 duduk bawah X kuasa 3. X duduk bawah X. So kita nak hapuskan X kuasa 3 Kalau dia bagi X kuasa 2, hapuskan X kuasa 2. Tujuan dia apa? Kita nak mewujudkan persamaan garis lurus. Okay. Jadi yang ni kamu tolak. Kenapa tolak? Bila tolak baru hilang X kuasa 3 ni. Jadi bila kita nak tolak, semua persamaan ni kena tolak. Jadi Y tolak kosong tinggal Y. X kuasa 3 tolak X kuasa 3 hilang. Negatif 5X tolak negatif 9. Ini positif. Jadi 4X. Ini pun dah tak ada dah 2 tolak 2 dah tak ada. Jadi Y sama dengan 4X. Okay, Y sama dengan 4X. Jadi yang itu ialah garis lurus kita. Sekarang ni kamu kena lukis garis lurus tu di atas graf. Macam mana kita nak lukis cikgu? Okay, pilih saja apa-apa dua nilai X untuk cari nilai Y. Okay, cikgu pilih 0,3 sama. Kita senang pilih 0,3 macam tu. Nak pilih jauh lagi pun boleh, tapi cikgu bagi panduan guna 0,3. Baik, bila X ni kosong, 4 darab kosong, Y ni pun kosong. Bila X ni 3, 4 darab 3 dapat 12. Jadi kamu ada dua koordinat. Okay, koordinat ni 0,0 dengan 3, 12. Cikgu pergi balik kat sini. Satu tanda 0,0, satu tanda 3, 12 kat sini. Ambil pembaris panjang, lukis garis. Lukis sampai bawah. Bawah ni nampak tak bertembung lah. Okay, dia akan bertindih dekat sini satu. Cikgu baca nanti 1X. Satu lagi dia bertindih kat sini. Lebih kurang sama je macam tadi kan. Okay, bertindih kat sini. Sini baca apa dia nilai X kat sini. 2.9. Jadi kita akan dapat dua nilai X. Jadi jawapan cikgu yang cikgu lukis ni 0.25 dengan 2.9. Jadi cadangan jawapan dia ialah antara ni lah. Kalau dapat 0.2 sampai 0.3 pun kita terima. Dan 2.80 sampai 2.90. Okay, selesailah program markah untuk kertas. Untuk bahagian B soalan nombor 12. Okay, kita pergi terus. Soalan nombor 13. Soalan dah hilang. Okey, tak apa. Soalan nanti kamu rujuk pada soalan. Nombor 13 tu ialah penjelmaan. Okey. Soalan penjelmaan tertinggal pula. Baik, soalan penjelmaan. Okey. Pula cikgu ni soalan ni. Cikgu pun dah tertinggal soalan penjelmaan ni. Baik, soalan dia macam ni. Dia bagi kamu satu gambar raja macam ni. Dia bagi kamu M. Ni kan dah lukis ni. Okay, dia bagi kamu M satu titik dekat sini. Soalan A1, cari image bagi M pada translasi negatif 2, 3. Translasi dia negatif 2, 3. Jadi kamu gerakkan negatif 2 tu ke kiri, 3 tu ke atas. Jadi dia akan jatuh di 0, 5. Soalan satu markah. Okay, soalan yang kedua, ada dua. Cari image bagi M. Pusing balik M ni. Ni M ni asal tadi kan? Okay, ni M ni. M yang asal tadi ni. Cari image bagi M dengan gabungan PR. Dengan gabungan RP. Okay, R tu ialah putaran ikut arah jam 90 darjah pada pusat 40. Jadinya kita ikut je lah, ikut arahan dia tu. Kalau dia kata putar dulu, putar ikut jam 90 darjah pada pusat 40. M ni akan jatuh dekat sini. Okay, M baru putar. Lepas tu, lepas putar,
dipantulkan pada paksi X. Ini paksi X. Ini paksi X. Jadi M yang jatuh kat sini tadi 62 62 dipantulkan ke di atas paksi X. Maknanya dia akan pantul ke sebelah sini lah. Okay. Macam cermin ada kat paksi X, dia pantul ke belakang. Jadi jawapan akhir dia 6 negatif 2. Okay. Nanti kamu tengok soalan. Soalan cikgu dah share semalam kan? Okay. Soalan penjelmaan 13A. Oh, kita dah salah scan rupanya. Inilah soalan dia. Tadi jawapan. Okay. Ada rupanya Tadi tu jawapan. Ni maksudnya kalau diberi PR, maknanya buat R dulu. Buat putaran dulu, baru kita buat pantulan. Ni pantulan nampak? Pantulan pada paksi X, putaran 90 darjah, ikut arah jam, pusat 40. Tadi cikgu dah bagi jawapan. Okay, B2. Pada rajah 11 menunjukkan 3 sisi 4 ABCD, EFGH, EJKL dilukis pada satu sata kates. Okay. Baik. Dia kata sisi 4 kecilkan sikit. Boleh nampak kan? Sisi 4 ELKJ ialah image bagi sisi 4 ABCD. Maksudnya yang besar ni ialah image bagi objek yang kecil ni. Di bawah gabungan penjelmaan WB. Maknanya kita buat V dulu baru buat W. Jadi agak-agak dulu. Apa yang kita buat sebelum nak dapat image ni? Yang ni nampaknya macam dia putar kan? Jadi kamu jawab V tu putaran, dia putar dulu, barulah dibuat pembesaran. Jadi kalau kamu tulis saja V ni putaran, W ni pembesaran, kamu dah dapat 2 markah. Dan kamu kena huraikan betul-betul. Okay. Satu ni putaran, satu lagi pembesaran. Jadi kita kena huraikan putaran ni kenalah ada sudut, ada arah jam, lawan jam dengan pusat putaran. Okay. Jadi putaran ni putaran berapa darjah? 90 darjah, ikut arah jam, pusat negatif 2. Ingat balik kaedah L bahagi 2 dalam soalan Terengganu tu cikgu ajar kamu. Okay, macam mana kita gunakan L tu? Saya ambil bucu yang sepadan. Bucu ni, dari bucu ni dia berak bucu ni. Okay, lepas tu kita buat L. Kita kira berapa kotak ke bucu daripada bucu yang ini. Bucu negatif 4, 2 tadi nak bergerak ke bucu negatif 2, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 kotak, bahagi 2. Ulang bahagi 2 maknanya 2 kotak. Okay. Pusing balik 2, 1, 2. Jatuh betul-betul dekat bucu, kamu tak perlu keluarkan apa-apa. Okay, jatuh betul-betul kat bucu, maknanya kat sini lah pusat putaran dia. Negatif 2, 2. Okay, dah dapat dah huraian putaran. Sekarang kamu huraikan pembesaran pula. Ini ialah pembesaran. Pembesaran, berapa kali dibesarkan faktor skala ni, berapa kali dibesarkan gambar ni daripada objek tadi. Kita ambil yang mudah-mudah lah ambil garis GH ni kita banding dengan garis JK. GH ni 1, JK ni 3. Maknanya 3 bahagi 1, faktor skala kita 3. Kita besarkan 3 kali. Dekat mana pusat putaran? Pusat putaran kamu sambungkan. Kamu sambungkan ni. T sambung dengan E buat satu garis. J sambung dengan H buat satu garis, kamu akan dapat satu titik yang bertindih di E. Maknanya E itu ialah pusat putaran. Apa koordinat dia? Negatif 3, 5. Okay. Dapatlah tu 2 huraian. Baik, soalan yang seterusnya. Diberi bahawa kawasan Belorik mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 248. Kawasan Belorik ini sahaja 248. Jadi, hitung luas kawasan yang diwakili oleh EFGH. Ni nak cari yang kecil ni. Jadi formula untuk cari luas image ialah kita dah tahu K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay. Tapi nak cari luas kawasan Belorik ialah luas yang besar ni tolak dengan luas objek. Luas image tolak dengan luas objek ni. 248 ialah luas kawasan Belorik. Baik, macam mana kamu nak cari luas image? 3 kali luas objek. 3 kuasa 2 darab dengan luas objek. Tolak dengan luas objek balik, baru kita dapat kawasan Belorik. Okay, jadi yang ni macam nak selesaikan ni algebra juga ni. Sini ada luas EFGH, kita gunakan konsep ni. Katakan ni 3 kuasa 2 darab dengan X, tolak dengan 1 darab dengan X. Okay, ini 3 kuasa, ini konsep ni, ini ayat saja, konsep dia macam ni. Okay, 3 kuasa 2X, X ni ialah luas objek, X ni pun luas objek. 3 kuasa 2 ni 9X, tolak dengan 1X tinggal 8X. Itu sebab ada 8 kat sini.
Dia ambil ni luas kawasan belurik bahagi dengan 8, dapat luas objek yang kecil ni ialah 31 unit ataupun cm persegi. Okey. Cubalah kalau tak sampai ke sini, at least sampailah soalan B1A dengan B. Boleh? Ada lagi masuk ke? Tak ada. Okey. Baik, soalan 14, dua lagi soalan. Soalan 14 adalah soalan statistik. Soalan statistik yang menunjukkan jadual 3 menunjukkan markah 48 orang murid dalam satu ujian matematik. Okey, dibagi kamu ni selang kelas ada kekerapan longkokan. Okey. Berdasarkan data jadual 3, lengkapkan jadual 4 di ruang jawapan di halaman 36. Cuba kita tengok apa yang kita boleh buat dekat halaman 36 ni. Okey, ada kekerapan longgokan, ada selang kelas, dia suruh cari kekerapan. Macam mana kamu cari kekerapan? Tak ada data kan? Tapi kita boleh cari kekerapan daripada kekerapan longgokan. Kekerapan yang pertama ni kosong, kekerapan yang kedua ni 2, kekerapan yang ketiga ni 6 tolak 2 dapat 4. Kekerapan yang dapat 11 ni macam mana? 17 tolak 6 tolak 2. Tolak nombor-nombor sebelum tu. 15 ni 32 tolak 17. Macam tu. Sebab ini kekerapan longgokan kan? Tolaklah macam tu. Dapat jawapan. Campur semua ni pun mesti dapat 48 orang. Okey, macam mana nak cari midpoint? Nak cari titik tengah. 61 campur 65 bahagi 2. Ni 66 campur 70 bahagi 2 dapat titik tengah. Okey, selesai. Dah lengkapkan jadual tu, kamu dapat 2 markah. 2 markah kan? 3 markah lagi. Okey. Berdasarkan jadual, hitung min anggaran markah murid. Ni pun sama lah, mana-mana negeri pun sama suki min. Ini simbol min X bar. Macam nak cari min, kekerapan darat titik tengah, kekerapan darat titik tengah, kekerapan darat titik tengah, campur semua, bahagi dengan 48 orang. Baik-baik kira, dapat jawapan 83.21. Okey, soalan yang seterusnya. Dia kata untuk ceraian soalan ni, gunakan kertas graf, lukis apa? Dengan menggunakan skala 2 cm 5 markah Pak Si memupuk dan 2 cm 2 orang murid Pak Si mencancang, lukis histogram. Terengganu pun histogram, Negeri Sembilan pun histogram juga. Tak apa, kita pun lukislah kali yang ketiga ni kita melukis histogram. Berhati-hati, dekat bawah ni kamu boleh gunakan titik tengah. Bila guna titik tengah, dia duduk tengah-tengah. Kenapa 63 ni? Cikgu lukis 63 kat sini sebab dia kosong dia kosong, dia punya kekerapan kosong. Jadinya kalau kita guna anjak ke kanan lagi, dia akan terkeluar pula daripada kertas graf kita ni. Okey, Pak Si yang atas, Pak Si ke bawah ni, Pak Si S ni kita letak markah. Pak Si yang mencancang ni kita letak kekerapan. Sebab histogram ialah graf kekerapan. Forgive ialah graf kekerapan longgokan. Betul okeylah. Jadi kelas yang pertama kosong kekerapan, kelas yang kedua kekerapan 2 macam tu. Okey, dah menghasilkan histogram sama macam kerja yang kamu buat hari tu. Okey, lepas tu jawab soalan yang D. Berapakah bilangan pelajar? Soalan dia kata daripada histogram cari peratus murid yang markah kurang dari 80. Dia suruh cari peratus pula. Biasa suruh cari bilangan kan, sekarang nak suruh cari peratus. Okey, cari peratus maknanya kamu cari bilangan dulu yang markah bawah 80. Puncak ni 1, puncak ni 1, puncak ni 1. 2 campur 4 campur 11. Markah kurang daripada 80. Okey. 2 campur 4 campur 11, 17 orang. 17 daripada berapa? Daripada 48 orang, jadikan peratus, darab dengan 100. Okay, dapat 35.42%. Okey, soalan ni pun soalan target kita lah kan. Soalan statistik. InsyaAllah kita doa-doakan SPM tahun ni pun keluar histogram. Okay, soalan nombor 15, soalan tanpa pengiraan. Tanpa pengiraan tapi kena hati-hati. Soalan pelan dan dongakkan. Okey, rajah 12.1 menunjukkan pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi 4 tepat bawah ni E, F, G, H, E. Lepas tu apa maklumat dia bagi lagi. J dan K ialah titik tengah bagi garis AB. J dan K ialah titik tengah garis AB. K, titik J berada 5 cm tegak. Cikgu memasukkanlah ni 5 cm tegak. Lagi apa maklumat dia bagi? ABC ialah satan mengufuk. ABC, satan mengufuk mana dia tegak macam ni. Okey. Titik J dah. Okey, satan condong. Satan condong mana ni sengit, teping sengit.
Okey. AF sama panjangan BG, sama panjangan CH, sama panjangan DE. Okey, kalau dia titik tengah, kalau sini 6 maksudnya 3, 3. Kalau K ni titik tengah, kalau sini 4, sini 2, 2. Tu dia punya point lah Baik, lukis dengan skala penuh, dongakkan pepejal itu pada sata mencancang selari sebagaimana dilihat dari X. Okay, kita pandang depan sini. Jadi yang rata ialah permukaan depan ni dengan permukaan belakang ni. Okay, bila cikgu lukis, cikgu lukis macam ni. Tak ada label tak pun, tapi kalau kamu nak letak jangan salah label tak Ini adalah campur tolak lah, sengit, memang kena sengit kan sebab tepi ni bukan memang bukan tepi tegak, dia memang tepi sengit. Okay, inilah gambaran daripada pandangan tadi. Kamu mungkin lukis lebih cantik daripada cikgu kan. Okay, soalan yang seterusnya 15B. Sekarang sebuah pepejal lain berbentuk kuboid yang besar ni, yang empat segi macam kotak rokok ni, dicantumkan kepada prisma tadi. Okey, pada sata mencancang TESC. Dia melekat kat sini lah. Bukan kat belakang ni kan tadi rata kan. Okey. Yang kotak rokok ni melekat kat sini. Okey, gabungan pepejal adalah seperti ditunjukkan. FER adalah segaris. Mana FER? Mana FER? Kita tak nampak ni FER. Oh, FER segaris. Dekat sini bawah ni. Bawah ni sama. Okey. Gambar dia tak ada susah sangat kan. Okey, lukis dengan skala penuh, dongakkan sebagaimana dilihat dari X, dari Y. Kita pandang Y, oh pandang kat tepi pula. Okey, yang tepi, kalau kita pandang dari tepi, yang rata kat sini. Rata kat sini. Okey, itu kita akan lukis. Baik, yang ini kita nampak. Tapi yang rata tengah-tengah yang rata tu tengah-tengah. Tapi ini dia tidak terlindung. Jadi lukisan dia, jadi macam ni. Ini yang rata kotak rokok tadi, ini yang rata itulah tadi tu aku guna macam gata rumah tu kan, macam macam longkang juga kan. Ni. Okey, baik, dah dapat lukis dari Y. Yang kedua, lukis pelan gabungan pepejal itu. Pelan maknanya apa? Pelan maknanya kita pandang dari atas. Kita pandang dari atas macam helicopter view tu kan. Jadi yang rata kat sini, rata kat bawah, dia akan bertindih tempat yang sama. Satu lagi rata kat sini, bawah ni pun rata. Tapi bawah ni lebih kecil daripada atas yang besar, maknanya bawah ni terlindung. Akan ada garis putus-putus. Okay, jadi lukisan ni macam mana? Macam tu. Okay. Yang ni, kotak rokok tadi. Yang ni longkang tu tadi gambar macam longkang tadi tu. Tapi kan dia melekat sama sini selari kan dia cakap. Cuma yang ni dia terlindung daripada permukaan atas. Dapatlah 12 markah macam tu saja kan, bukit pelan ya. Dan soalan terakhir, soalan yang boleh nak cuba, boleh nak cuba. Tak salah sebab bumi sebagai sfera ni taklah susah sangat. Kalau kita boleh menggambarkan macam mana kita cuba menggambarkan bumi yang bulat tu sebagai permukaan yang rata. Okey, maklumat. Cari maklumat. Okey, J 40 darjah selatan, 74 darjah barat. K 40 darjah selatan, 25 darjah barat. L dan M ialah 4 titik atas permukaan bumi. JL ialah diameter selarian latitude 40 darjah selatan. JM ialah diameter bumi. Okey, nyatakan kedudukan L. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? Baik, cikgu ratakan bumi. Cikgu mulakan dengan lukis meridian greenish. Meridian greenish ni. Okey. Lepas tu cikgu lukis khatulistiwa. Okey, buat ni dulu. Okey, lepas tu masukkan maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi apa? Okey. Maklumat yang diberi apa? Dia beritahu J ni 40 darjah selatan, 74 darjah barat. Ini kalau ni meridian greenish, ke kanan dia timur, ke kiri dia barat. Okey, jadi J ni duduk dekat sini. 40 darjah selatan, 74 darjah barat. L ni 40 darjah selatan, tak tahu berapa darjah tapi dia beritahu JL ialah diameter selarian latitude. Diameter maknanya kalau di ke belakang sana, dalam bumi tu, gambar bumi tu, di belakang sana kamu tolak je 180 dengan 74 darjah timur. Jadi jawapannya 180 bila tolak 74 dia masih lagi di
timur. Patutnya lukisan cikgu ni kat sini lagi kan. Macam tu. Dia masih lagi, dia memang di timur lah. Di timur. Dia akan bertentangan. Okay, jadi kedudukan L ialah 40 darjah selatan, 109 darjah timur. Okay, sebab perkataan diameter ni. Diameter selarian latitude maknanya di dalam latitude yang sama. Okay, yang kedua. Hitung jarak terpendek dari J ke L diukur sepanjang permukaan bumi. Okay, keyword dekat sini ialah jarak terpendek. Bila jarak terpendek maknanya laluan kita mesti sama ada lalu utara atau lalu selatan ikut bulatan agung ataupun ikut khatulistiwa. Itu saja jarak terpendek. Jarak terpendek. Jadi sama macam tadi, cikgu dah letak sini kosong ni meridian Greenwich, ini khatulistiwa. Baik, bila J kita dah tahu, L kita dah tahu tadi kan daripada A. J kita dah tahu kedudukan J, L pun kita dah tahu kedudukan L. Tetapi untuk mencari jarak terpendek, dia mesti lalu kutub selatan. Lalu kutub selatan, kamu kena cari beza sudut ni. Ni kalau ikut konsep garis lurus 180, tolak 40, tolak 40, sudut tengah-tengah ni kita gunakan untuk cari jarak terpendek, darab saja dengan 60. Darab 60 dapat 6,000 batu nautika. Ingat keyword perkataan dia jarak terpendek. Okay. C pula. Hitung jarak dari K ke arah timur ke L diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Tadi jarak terpendek, sekarang ni ukur jarak juga tapi nak lalu latitude sepunya dari K ke L. Okay. Tengok cikgu lukis macam mana. Sama juga, ini meridian Greenwich, ini khatulistiwa, ini K, di sini L. Baik, jarak daripada K ke L, sini 25 darjah barat, sini 106 darjah timur, kamu campur. Oleh kerana dia nak lalu latitude. Formula dia apa? Beza sudut, darab dengan 60, tapi sebab dia lalu latitude, darab lagi dengan cos latitude. Latitude dia 40 darjah. Darab dengan cos 40 darjah. Nampak tak ada beza? Tadi lalu bulatan agung kita tak darab cos. Sebab cos ni bila lalu selarian latitude saja. Betul kamu darab lah. Campur dua ni darab, dapat jarak K ke L lalu selarian latitude. Soalan bumi sebagai sekarang sebenarnya senang kan? Okey, dan yang terakhir, sebuah kapal terbang berlepas daripada K arah timur ke L, kemudian terbang arah utara ke M. Purata laju penerbangan 500 knot. Sama macam soalan Terengganu itu kan. Okey, sekarang dia kata hitung masa diambil bagi penerbangan tersebut. Baik. Mula-mula J bergerak ke L, jarak tu kita dah dapat ni tadi. Ni, jarak daripada J ke L kita dah dapat. Okey, lepas tu kapal terbang tu bergerak ke utara M. Baik. Ke utara M. M ni ialah 40 darjah utara. Sebab ini 40 darjah selatan. M ni macam mana kita tahu dia 40 darjah utara cikgu? Sebab dia ialah diameter bumi. Diameter bumi. Kalau diameter bumi, kalau J di sini, dia akan diameter ialah 2 kali jari bumi ni kan. Dia akan pergi ke atas ni lah. Kalau dia duduk 40 darjah selatan, di timur, di barat, dia akan diameter bumi satu koordinat yang bertentang dengan dia ialah 40 darjah utara di timur pula. Jadi itu kita tak pakai timur barat, kita nak pakai berapa beza ni, beza sudut daripada L ke M. Beza dia ialah 80 darjah, 40 campur 40. Cari tu dapat 4,800 batu nautika. Jadi nak cari purata laju, formula dia apa? Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okay, jumlah jarak 6,021 dapat daripada jawapan C, campur dengan 4,800 bahagi dengan jumlah masa, purata laju diberi, kena algebra, pindah atas, jumlah masa 500 turun bawah, dapat jawapan 21.64 jam. Okey, baik. Setakat itu untuk kertas negeri, kertas 2 negeri Perlis.